Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 5 Rabiul Awal 1443, kita teruskan bacaan kita kepada kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat fiqh yang dipilih daripada banyak-banyak hikayat. Tajuk perbincangan kita iaitulah bacaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa musibah ataupun mendengar musibah. Maknanya kita tahu kita ada musibah, maka kita kena baca doa ni. Kisah ini sangat menarik kerana ia menceritakan kepada kita sahibatul qissah. Dia sendiri cerita apa yang berlaku kepada dia, pengalaman dia, dan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya, iaitulah kisah Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha wa an Abi Salamah wa an jami'is sahabah. Kisah ini kita baca dulu, kemudian kita pergi kepada penceritaan dan huraiannya. Hikayat yang ke-91, Al-Hikayatul Wahidah wa Tis'un. An Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah menceritakan, ini cerita dia, pengalaman dia. Annaha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda. Dalam riwayat ini, Ummu Salamah cerita dia dengar Nabi bersabda. Ada riwayat lain, Abu Salamah cerita kepada dia. Boleh jadi banyak riwayat, banyak peristiwa. Nabi kita ceramah sana, ajar sini. Apa yang pentingnya isi, apa yang Nabi kita pesan. Para pelajar, kalau boleh tanda cerita ini ada dalam buku Perisai Muslim. Tuan-tuan tengok dalam handphone tu, tajuk dia bacaan ketika ditimpa musibah. Bacaan ketika ditimpa musibah. Baik. Cari dalam Perisai Muslim. Bacaan ini untuk kita sama-sama baca, hafal, ingat, mudah-mudahan kita dapat beramal dengannya insya-Allah. Baik. Tengok muka surat 155. Para pelajar buka kitab, kalau dalam handphone tu tulis je musibah. Dekat search dia tu tulis musibah, keluar lalu ada ini. Alhamdulillah. Baiklah. Mari kita dengar cerita dulu. Yaqul, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullah. Tidak ada mana-mana orang muslim, termasuklah muslimah, apabila ditimpa suatu musibah, dia pun kata, dia baca sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah perintah? Dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Surah Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ni.
Ayat Baqarah 156, mereka yang apabila ditimpa ke atas mereka musibah, mereka akan baca. Baca apa? Tengok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni bila kita sendiri kena timpa musibah atau kita dengar orang musibah, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar orang kematian ke, ada orang mati, keluarga bagi tahu orang mati, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia sambung doa ni. Tuan-tuan yang ada kitab tu pegang kitab. Saya nak ijazahkan, mudah-mudahan kita dapat beramal dengan bacaan yang diajar oleh Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati. Kata Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Dua patah ya. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berilah ganjaran pahala di atas musibah yang menimpa aku ni. Allah Ta'ala bagi pahala kepada aku. Wa akhlif li khairam minha, dan gantilah untukku sesuatu yang lebih baik darinya. Apa saja, tak kira apa saja pun. Bila kita baca ni, kita akan dapat insya-Allah dapat apa? Illa akhlafallahu lahu khairam minha. Nascaya Allah Ta'ala akan ganti kepada dia lebih baik daripada yang hilang itu. Baik, dalam peristiwa ini, sebelum kita pergi huraian, saya nak habiskan cerita dulu. Qalat Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha kata, falamma mata Abu Salamah. Ketika suami dia Abu Salamah radhiyallahu anhu mati, dia pun bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ma'jurni fi musibati. Tapi bila sampai kepada wa akhlif li khairam minha, ganti aku baik daripada Abu Salamah, aku macam terkedu. Ummu Salamah ni tak sampai hati nak baca, terkedu dia sekejap. Kenapa? Qultu ayyul muslimin khairum min Abi Salamah. Siapakah di kalangan orang Islam ni yang lebih baik daripada cik abangku Abu Salamah ni? Siapa? Mana Abu Salamah ni baik sangat dengan isteri dia, sehingga Ummu Salamah terfikir nak baca doa ni, ya Allah ganti aku lebih baik. Siapa dia orang nak ganti ni? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni orang pertama, keluarga pertama berhijrah kepada Allah. Berhijrah pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana Islam ikut perintah. Walaupun dia taraddad, maknanya dia panggil taraddad, orang panggil teragak-agak nak baca dia ni. Sebab apa? Sebab Abu Salamah ni terlalu baik sehingga dia macam fikir sekejap nak baca ni. Summa inni qultuha. Allah Ta'ala lapangkan dada dia. Dia kata kalau Nabi ajar, pasti ada hikmat di sana. Dia apa baca? Wa akhlif li khairam minha. Ya Allah gantikanlah yang lebih baik daripada Abu Salamah. Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala ganti Abu Salamah itu untuk aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzal hadis rawahu Muslim wal lafzu lahu. Baik, tamatlah kisah. Kisah ni panjang kalau nak dalam riwayat, tapi kita nak ambil maghza, isinya. Nabi sallallahu ajar kepada sahabat bacaan ketika menghadapi saat kematian ataupun sebarang musibah. Kita kena baca doa ni. Minta dua perkara. Minta yang pertama, Allah bagi pahala kepada kita. Permohonan yang kedua, minta Allah Ta'ala ganti. Cara Tuhan nak ganti macam mana? Tengok nanti. Cara nak ganti, dia tak semesti tukar suami dengan suami lah. Isteri dengan isteri, tak semesti. Contohnya orang ni accident kereta. Kereta dia naik tu kereta apa kita kata? Kereta kecil lah, kancil. Allahumma wa akhlif li khairan. Ya Allah gantilah kancil aku lebih baik, esok dapat Mercedes. Gitu ke? Bukan macam tu. Dia bukan, orang kata bukan sali, bukan tukar benda dengan benda begitu. Ada kalanya berbeza.
Contoh dalam isu Ummu Salamah ni, alhamdulillah Allah ganti yang fizikal. Daripada Abu Salamah kepada Nabi SAW. Baik, nanti kita dengar cerita dulu. Cerita dia sangat menarik. Malam ni kalau tidak pukul 10 tak habis kuliah. Dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini menunjukkan kepada istihbabul istirja'. Sunat kita istirja' ketika ditimpa musibah ataupun kita dengar musibah. Bila kita dengar kematian, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu makna istirja'. Kemudian kita doakan. Doalah kalau orang tu sendiri yang kena, dia katalah doa tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Kalau kita dengar ya cerita ya, kita doalah, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah kepada dia pahala dan gantilah kepada dia yang lebih baik. Dia kata jurni, sebab bukan kita yang kena, sahabat kita yang kena, yang kematiannya orang lain. Maka kita doakan, ya Allah, berilah pahala kepada sahabat aku ini dan gantilah untuknya yang lebih baik daripada yang pergi. InsyaAllah, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala ganti yang lebih baik. Ini adab. Kita rinda, bila dengar orang mati, pakat duk ambil stiker, poster, tepek habis dalam grup. Al-Fatihah. Ini tak ada ni bacaan macam ni dalam sunnah Nabi SAW. Yang adanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian doa-doa yang ada. Kita cubalah hidupkan sunnah Nabi ni. Baik. Poster yang ada tu diperbetulkan. Supaya disebar-sebarkan yang baik yang ada dalam sunnah. Baik, yang pertama kita nak kena Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dulu ada dah sekali cerita dia, tapi Tuan Syekh ni cerita sini, kita cerita pula kan. Ummu Salamah nama dia Hindun binti Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah. Makhzumiyah tu nama kabilah dia, Bani Makhzum. Dengar ni, 3 pupu dia sini. Ada 3 sepupu. 3 sepupu. Dia ni bintu ammi Khalid bin Walid. Anak kepada pak saudara Khalid bin Walid. Mana dia sepupu lah dengan Khalid. Wa bintu ammi Abi Jahal. Anak pak saudara Abu Jahal. Jadi sepupu juga dia dengan Abu Jahal. Abu Jahal tu bin Hisham. Tazawwajat, dia kahwin pula ibnu ammiha, anak pak saudara dia sendiri, sepupu dia. Itu kata-kata 3 sepupu di dalam cerita ni. Nama apa Abu Salamah? Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal Al-Makhzumi. Sama-sama Bani Makhzum. Maknanya dia ni 3 sepupu. Sepupu dengan Khalid, sepupu dengan Abu Jahal, sepupu dengan Abu Salamah. 3 sepupu. 3 sepupu. Bukan 3 sepupu, kalau 3 sepupu jauh. 3 sepupu. Aslama wa hajara ilal Habasyah. Abu Salamah dengan Ummu Salamah masuk Islam awal dan mereka di antara orang yang berhijrah ke Abasah. Di antara usrah yang terawal berhijrah fi sabilillah ke negeri Habasyah. Dia duduk di sana sehingga nampak 4 orang anak. Nama anak 4 orang dapat. Salamah, Umar, Durrah, Zainab. 4 orang dia dapat anak sana. Umar, Salamah, itu jadi Abu Salamah, Ummu Salamah tu. Salamah, Umar, Durrah, Zainab. Sama jambu, sama lama dengan kita hijrah ke Madinah juga ni. Abu Anas, sebab tu nama Abu Anas. Sebab kita dapat 4 orang anak di Madinah. Anas, Amir, Asim, As'ad. 4 orang. Jadi tapi dia cantik dua-dua. Salamah dengan Umar, Durrah dengan Zainab. 2 laki-laki, 2 perempuan. Kita dapat mujahid belakang 4-4. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Tu orang tanya berapa lama Abu Anas duduk Madinah. Kata kalau Ummu Anas saja duduk Madinah 4 orang anak. Saya lebih dulu lagi lah. Baik. Alhamdulillah. Mereka balik daripada Habasyah bersama dengan Uthman bin Maz'un ketika mendengar cerita Islamnya ahli Mekah. Orang Mekah sudah Islam ketika turunnya suratul Najmi. Balik-balik Mekah tengok
Masih lagi tekanan puak kafir ini kuat. Sehingga Abu Salamah tidak dibenarkan masuk, tapi dia di bawah dipanggil Abu Talib lindungi dia. Dibenarkan masuk dengan visa Abu Talib. Pak Quraisy pun tak boleh masuk juga, pakai visa juga zaman tu. Kemudian Abu Salamah berhijrah pula ke Madinah radhiyallahu anhu. Baik, dengar cerita ni. Tatkala Abu Salamah meninggal, syahid mati bila pada tahun Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah tahun yang keempat Hijrah. Kesan daripada luka, dia kena luka dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud tahun 3 Syawal. Tapi luka tu tak sembuh. Maknanya masih berdarah, menanah, tak sembuh lah, gitulah kita kata mudah. Nak hurai banyak kan. Jadi berapa bulan dia sakit tu? Banyak bulan juga tu. Sampai kepada Jumadal Akhirah. 5-6 bulan dia. Bila tamat iddah dia, kahwin dengan Nabi SAW pada bulan Syawal tahun yang keempat. Mana setahun dia selepas pada suami dia mati, setahun lah. Asyad nahwan min tis'ina sana. Masya Allah, panjang umur dia. Ummu Salamah hidup selama umur dia 90 tahun. Dia mati, wafat dia pada bulan Zulqa'dah tahun 59 dan dikebumikan di perkuburan Baqi bersama dengan ummahatil mukminin yang lain, 9 orang. Tuan-tuan masuk dalam kubur Baqi, tengok dalam plan dalam buku kita ni, Sejarah Madinah ni. Nanti bila buka visa umrah nak pergi Madinah, cari buku ni. Dengan buku Mekah sekali, kita ada tanda di mana kubur ummahatil mukminin, isteri-isteri Nabi. Adapun baik tamat. Adapun Abu Salamah radhiyallahu anhu, apa pula cerita Abu Salamah? Abu Salamah nama dia Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal al-Makhzumi. Di antara orang yang terawal masuk Islam, aslama ba'da asyarah. Selepas daripada 10 orang masuk Islam, Abu Salamah masuk. Mana dia mungkin yang ke-11. Belah-belah lah, mana ni kira awal lah, orang awal masuk Islam. Dia ni, Abu Salamah ni pula, dia ni adik-beradik Nabi minar radha'ah. Adik-beradik susuan Nabi. Adik-beradik susuan Nabi. Anak kepada makcik Nabi. Nama dia Barrah. Barrah binti Abdul Muttalib. Barrah binti Abdul Muttalib. Terkenal lah dia ni, masyhur dengan gelaran dia Abu Salamah. Ingat kan waktu Abu Salamah mati, Nabi kita pergi ziarah dia. Ini adab lain pula ni. Adab dalam Prisma Muslim ada. Adab ketika kita pergi ziarah orang mati. Bila kita pergi ziarah orang mati, masih lagi dalam muka surat 155. Maknanya kita kena pergi, kita sebut, Nabi sebut nama dia. Allahumma ghafir li Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrih. Wa nawwir lahu fi. Eloknya doa ni dibuat poster. InsyaAllah kita akan buat poster nanti. Kalau ada kematian, kita print poster ni, kita letak dekat pintu ke tempat orang nak ziarah mayat. Bila orang masuk, dia baca doa ni. Allahumma ghfir li fulan. Ini sunnah Nabi yang jarang dibaca. Jarang kita tengok. Ramai orang masuk, mana mayat? Mana mayat? Tu. Tengok, tak tahu kata apa. Habis tinggi dia baca Fatihah, lepas tu keluar. Baca doa ni. Doa maksur daripada Nabi SAW ini. Kenapa kita tak nak baca? Tular-tularkan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita di antara orang yang dibaca oleh orang bila kita mati nanti. Allah marfa' ya tu. Ya Allah angkat darjat dia. Masya Allah. Kalau 1000 orang mari ziarah kita, disolat pula berapa orang, mana banyak pahala kita dapat sebelum masuk dalam kubur lagi tu, insya-Allah. Baik, bila Abu Salamah radhiyallahu anhu mati, belum mati lagi. Hajara al-hijratain. Dia sempat hijrah 2 kali ke Habasyah dan ke Madinah. Dia sempat peperangan Badar dan Uhud. Awal lagi dia ni. Dalam peperangan Uhud dia kena luka. Wa makasa syahran yudawi jurhahu. Sebulan dia tak boleh gerak. Duduk ubat sakit dia tu. Kemudian bila nampak dia sembuh,
Nabi hantar dia pegang bendera Sariyah. Sariyah ni tentera yang tidak dihadir oleh Nabi. Nabi kita hantar dia pergi ke mana? Pergi ke kepung Bani Asad. Bani Asad. Selepas daripada itu dia balik. Wa kana zalik. Peperangan itu berlaku di bulan Muharram. Kemudian sakitnya berterusan sampailah kepada 3 Jumadil Akhirah tahun yang keempat Hijrah, wafatlah Sayyidina Abu Salamah. Ketika dia matilah Nabi mari ziarah dia tadi. Nabi tengok dia, Nabi baca doa yang maksur itu. Alhamdulillah. Mulianya Abu Salamah, mulianya Ummu Salamah, usrah yang terawal yang berhijrah, sahibul hijrataini, 2 kali hijrah. Baik, yang ketiga. Dalam cerita ini mengatakan Ummu Salamah radhiyallahu anha mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan ini, dia dengar dari Nabi. Sebagaimana riwayat Muslim yang kita baca tadi. Dalam riwayat lain Abu Salamah cerita kepada Ummu Salamah, dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata tidak menjadi masalah, boleh jadi peristiwa itu Nabi ajar di tempat lain, maka Abu Salamah balik ke isteri dia. Dalam riwayat yang ketiga, Ummu Salamah kata kepada Abu Salamah, "Balagani, aku dengar cerita." Dengar ni cerita menarik ni. Abu Salamah ni seorang suami yang berjiwa besar. Bukan suami yang terlalu romantis yang melampau kata orang. Dia tengok dia baik, sayang sangat. Tengok peristiwa ni. Isteri yang ada tu dengar belaka. Baik. Kata di Ummu Salamah, ya Aba Salamah, aku dengar mana ada hadis lah dia dengar tu. Tidak ada mana-mana perempuan yang kematian suami. Suami dia tu ahli syurga. Maknanya orang ni orang beriman lah, insya-Allah di akhirat esok dari ahli syurga. Kemudian lam tatazawwaj. Isteri dia tak kahwin dengan orang lain lepas pada dia mati. Illa jama'allahu bainahuma fil jannah. Nascaya Allah Ta'ala akan kumpul balik mereka dalam syurga. Suami isteri jumpa balik dalam syurga. Kalau dua-duanya beriman, dua-duanya ahli syurga. Demikian juga kalaulah isteri mati, suami tak kahwin, wa baqiya ar-rajulu ba'daha, mati tak kahwin, macam mana? Fayuqalu uahiduki alla atazawwaja ba'daki wa la tazawwaj ba'di. Maka dia pun katalah kepada dua tu, aku janji kalau aku mati dulu aku tak kahwin dengan orang lain, kalau mu mati dulu aku tak kahwin dengan orang lain. Boleh tak boleh? Itu cadangan Ummu Salamah. Sebab mereka nak apa? Nak jumpa balik di akhirat esok dalam syurga nanti. Qala Abu Salamah, Ummu Salamah, atuti'ini, mu nak dengar kata aku tak? Nak taat kepada suami tak? Kata di Ummu Salamah, masta'martuki illa wa ana urid an uti'. Aku tak mari bincang ni kecuali kena taat kepada cik abang lah ni. Nak bincang ni. Qala Abu Salamah kata apa? Iza mittu fatazawwaji. Kalau aku mati dulu, kahwinlah dengan mana-mana orang yang kamu nak. Ada orang pinang awak, ada orang nak kahwin, tak payah kita terikat. Sebab mereka ni masih muda. Kenapa kita nak menyekat, nak sekat? Kerja dalam syurga itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Tak payahlah romantis sangat. Ni ana dengar sendiri. Beberapa orang makcik cerita, kata makcik ni kenapa tak kahwin lain selepas pada arwah ni tak ada. Ramai orang minta ustaz. Habis makcik janji dengan arwah dulu ni. Siapa dia mati, kalau dia mati dulu makcik tak nak kahwin dengan orang lain. Sebab nak jumpa balik dalam syurga. Kata tak salah janji tu. Kalau sudah umur 60-70 tahun dah mati, tak payahlah. Kahwin lain tunggu jumpa kat syurga lah ni. Kalau mati awal, suami baru umur 30 mati, bini 25. Lepas tu berapa puluh tahun lagi nak duduk seorang-seorang. Zaman penuh dengan fitnah. Bila ada janda-janda ni macam-macam pula persepsi orang. Kenapa kita nak menyekat? Abu Salamah seorang suami yang sangat prihatin, romantis, tapi bukan jenis romansi yang melampau. Dia kata, "Iza mittu fatazawwaji." Kalau aku mati, kahwinlah. Habis nanti dalam syurga nanti itu kuasa Allah. Mu jangan duk fikir. Lah ni kita fikir nak pergi syurga je. Macam mana Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Summa qala,
Masya Allah. Tengok Abu Salamah doa. Allahumma rzuq Umma Salamah ba'di rajulan khairan minni. La yukhziha wa la yu'ziha. Allahu Akbar. Ya Allah, sekiranya aku mati, rezekilah kepada Ummu Salamah ini suami yang baik, lebih baik daripada aku, yang tidak menghampakan hidup dia dan tidak menyakitinya. Tengok, dia punya prihatin. Dia doa lagi kepada isteri dia. Boleh jadi masa ni masa Abu Salamah sedang sakit. Wallahu alam, dia tak cerita tarikh bila. Kita analisanya, boleh jadi waktu biasanya cakap romantik ini dekat anak nak mati dah ni. Qalat falamma mata Abu Salamah. Masya Allah. Bila mati Abu Salamah, aku duk fikir, man hadzal ladzi huwa khairul li min Abi Salamah. Siapa ke orang yang lebih baik daripada Abu Salamah ini? Siapa? Tuhan nak hantar mari. Allahu Akbar. Apa jadi? Falabistu ma labistu. Aku pun duduk seorang sekitar dah hampir berapa tahun, sekitar setahun kan. Abu Salamah mati Syawal peperangan Uhud. Dia mati bulan Jumadal Ula. Maka tak lama lepas pada tu, datanglah orang Pinang. Mula-mula Sayyidina Abu Bakar datang, kemudian datang Umar. Dua-duanya diminta maaf, tak mau. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Ummu Salamah, doanya aku baca tadi tepat. Wa akhlif li khairan minha. Ganti aku ni dari lebih baik daripada itu. Ada orang baru belajar nahwu, dia kata, kenapa khairan minha? Abu Salamah laki-laki, patut khairan minhu. Dia balik kepada lafaz musibah. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ay min tilkal musibah. Bukan orang dengan orang tu, dengan jenis musibah. Sebab itulah dalam doa solat jenazah kita boleh baca dua-dua. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Untuk laki-laki. Untuk perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Tapi kalau kita baca terbalik, silang boleh? Boleh. Kita baca untuk laki-laki, Allahumma ighfir laha. Atas rasa dia tu jenazah. Jenazah tu, kalimah jenazah tu kalimah mu'annas. Kalimah dipanggil. Bukan mu'annas. Bukan perempuan. Ini bahasa dia. Baiklah. Yang keempat, ketika Ummu Salamah nak baca doa tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bila sampai kepada wa akhlif li khairan min, ganti aku daripada orang yang baik daripada ni, siapa dia? Dia pun teringatlah Abu Salamah ni orang baik. Abu Salamah ni akhlaknya mulia, hijrah, perjuangan cukup besar. Macam mana ni? Nak ganti ni macam mana ni? Akhirnya dia baca juga. Alhamdulillah, tak lama bila tamat iddah, datanglah Sayyidina Abu Bakar Pinang. Ummu Salamah minta maaf. Mari pula Sayyidina Umar minta maaf. Sehinggalah datang siapa? Datang pula wakil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ni kita bunyi macam orang tua dah. Ummu Salamah, dia lebih muda daripada Nabi, umur dia. Ummu Salamah ni dia sangat berhati-hati nak terima pinangan orang. Sebab apa? Yang pertama, dia ni janda, ada beberapa orang anak yang kecil-kecil, anak yatim. Jadi kalau dia ada anak yatim, bila ada suami lain mungkin dia tak terlayan, tak terjaga anak yatim ni. Tumpuk anak yatim, abai, tercuai pula hak suami. Macam mana ni? Dia kata susah nak jawab ni. Bila mari Nabi SAW, jadi Ummu Salamah ni kalau mengikut dalam riwayat kata, orangnya daripada keturunan yang mulia, ailatun karimatun, suami dia pula adik-beradik susu dengan Nabi, dia pula masih lagi muda, wa kanat fa'iqatul jamal, comel sangat orang Ummu Salamah ni, orang comel, lawa dia radhiyallahu anha. Jadi bila Abu Salamah mati, ini isu yang kelima, tamat iddah, Abu Bakar datang, Umar datang. Bila datang pewakil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, maka di sinilah Ummu Salamah tak berani nak tolak secara mudah-mudah. Sebab Nabi ni bukan main-main. Dia kata apa?
Dia kata bila mari wakil Nabi SAW, dia kata mau bagi tahu pada Nabi ada 3 perkara yang aku nak dengar. Nak jawapan daripada Nabi 3 isu yang aku beri. Yang pertama apa dia? Yang pertama, anni ghaira. Saya ni seorang yang kuat cemburu. Nabi ramai isteri. Tentulah masalah cemburu ni, orang Kelantan kata buah belu besar ni, payah nak settle ni. Kalau tidak ditangani dengan baik, nanti saya kelahi pula dengan isteri lain. Nanti macam-macam dia punya analisa yang dia bimbang. Yang kedua, wa anni musbiyatun. Aku ada anak yatim yang aku duk jaga tu berapa orang? Tadi 4 orang anak dia. Jadi macam mana aku nak selesaikan yatim, nak jaga budak ni lagi, nak jaga suami, jaga Rasulullah, bukan main-main. Ini jaga Nabi. Yang ketiga, walaysa ahad min awliya'i syahid. Tak ada wali aku di Madinah ni. Mana wali dia tu, keluarga dia tak ada di Madinah. Mungkin mereka tak hijrah atau ada masalah apa. Baiklah. Wakil dia pun dia tak sebut siapa dia wakil pergi jumpa Nabi tu. Ada kata Umar juga. Wallahu a'lam. Yang penting bagi kita ni wakil lah, senang. Cari riwayat panjang pula. Ada rasulu ila rasulillah. Wakil Nabi SAW balik jumpa Rasulullah, menceritakan kepada Nabi tentang 3 perkara kebimbangan Ummu Salamah nak terima Nabi. Dia memang dia tak akan tolak. Sebab tak boleh tolak pindangan Nabi. Cuma bimbang 3 perkara ni macam nak settle, macam nak buat. Baiklah, bila Nabi dengar, Nabi kata tak apa, mari kita pergi. Nabi SAW pergi ke rumah Ummu Salamah. Fawaqafa bil bab. Nabi kita duduk berdiri dekat pintu. Nabi nyatakan pinangan dia. Kemudian Nabi kata 3 soalan awak tadi aku nak jawab. Amma qauluki inni ghaira. Mu kata awak ni seorang yang kuat cemburu. Fa'ad'u Allah an yuzhib ghairatak. Aku akan doa minta Allah Ta'ala hilangkan sifat cemburumu. Doa ni kalau saya ada riwayat yang sahih, anak rasa ramai orang mari jumpa saya ni. Tak. Ramai anak bini ni yang nak kahwin ni tapi tak berani sebab cemburu kuat ni. Kalau kita ada doa ni, selesai banyak masalah. Masuk dalam perisai Muslim pula, meletup perisai Muslim ni. Ada doa hilang cemburu. Masya-Allah. Nabi tak sebut apa doa dia. Nabi kata aku nak doakan hilang. Jadi oleh kerana kita ni tak jumpa doa Nabi ni dah, tak kahwin lain ni. Kalau tidak pak juga. Baik. Amma qauluki. Adapun awak kata inni musbiyah, kamu ni ada baby anak kecil. Fa innallaha sayakfiki sibyan. Allah Taala akan jaga bagi masa yang cukup untuk awak jaga budak-budak ni. Nabi ada isteri ramai, tak kisah, bukannya Abu Salamah kena jaga Nabi siang malam. Cuma giliran dia jarang-jarang, tak ada masalah lah. Maknanya benda tu kecil. Adapun kamu tak ada wali di sini, tak ada siapa atas dunia ni kecuali kalau bunyi aku yang minta semuanya redha belaka. Wa ammasin. Ini yang kita nak analisa ni. Umur berapa? Qala fa ana akbaru minki. Aku lebih tua daripada awak. Maknanya Ummu Salamah tu lebih muda daripada Nabi SAW. Cuma yang kita kata Ummu Salamah ni mewakili golongan wanita yang sudah berumur, nak banding dengan Aisyah, nak banding dengan Hafsah, Ummu Salamah lebih berumur, dan dia juga sudah ada beberapa orang anak. Yang lain-lain itu tak ada anak. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala pilih dia menjadi ummahatil mu'minin. Faqalat, maka Ummu Salamah berkata, qum ya Umar fazawwij Rasulullah. Umar, kawinkan aku dengan Rasulullah. Habislah cerita panjang lah, macam mana wali, macam mana cerita. Tuan-tuan kita balik ke dalam kitab syarah hadis lah. Ni kita nak cerita ya ni. Nak cerita tentang riwayat bacaan ini. Menarikkan cerita ni, kita cerita lain kali.
bagaimana sejarah perkahwinan Nabi dengan Ummu Salamah dan sebagainya, siapa dia wali, bagaimana keadaan, itu dalam tajuk lain. Para jemaah sekalian, orang panggil hikayat ni sangat menarik. Yang keenam, yustahabbud du'a, sunat kita berdoa apabila kita pergi ziarah orang sedang nazak. Bila orang sedang nazak, kita kena doa baik-baik. Jangan duk cakap banyak. Ni orang setengah tu joya duk buar dekat orang tu. Duk main telefon sini. Apa benda cerita? Silentkan handphone nak masuk tempat orang sakit. Ni duk jawab telefon depan orang. Kau tu nazak nak mati. Lah. Dalam hadis Nabi kata apa? Idza hadartumul marida awil mayyit faqulu khaira. Bila kamu hadir dekat orang nak mati ataupun orang sakit yang berat, hendaklah kita keluarkan kata-kata yang baik. Insya-Allah Allah Ta'ala bagi sihat, Allah Ta'ala bagi keselamatan. Kalau tengok dia nazak dah, kita tak kata sihat lah. InsyaAllah Tuhan bagi selamat. Dapat berjalan dengan baik. Mana beri kata-kata yang baik. Fa'innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Malaikat akan aminkan doa apa yang kamu kata itu. InsyaAllah. Hadis ni panjanglah daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Panjang. Baik, yang ketujuh, wa yusannu indal ihtidar. Sunat ketika orang nak mati itu apa kita nak kata? Yang pertama, tuan-tuan tanda. Sunat ketika orang nak mati, yang pertama kita kena ucap, kena talqin. Talqin makna kita ajar dia mengucap la ilaha illallah. Jangan suruh kata. Kita pergi dekat telinga dia, kita ucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ucap. Nampak mulut dia bergerak, kita stop. Cukup. Jangan duk pasal kata-kata lah. Bukan masa dah. Bukan masa. Itu bukan dalam kelas, bukan dalam sekolah kita. Kita sebut biar dia ikut. Yang kedua, kalau boleh kita hadapkan muka dia ke arah kiblat. Eloklah tu. Kemudian kita duduk dekat orang nak sakit tu, jangan duk buah banyak. Kalau boleh kita baca Quran secara perlahan, dia baca Quran. Baca ayat. Kalau kita tak buat Quran, kita baca. Baca apa saja surah yang kita ingat. Baca Al-Fatihah. Kalau kita ingat surah Yasin, baca Yasin, surah Al-Mulk, baca. Yang penting baca Quran. Jangan duk bual-bual. Selain pada kita doakan, baca Quran. Apabila dia mati, uruskanlah. Tutup mata dia, ikat dia punya mulut supaya tidak tenganga. Dan kita dah bincang panjanglah dalam adab-adab di saat kematian. Tuan-tuan tengok dalam kitab kita, syarah kepada Fiqh Al-Mu'tamad. Ada syarah panjang, adab-adab, bagaimana menghadapi saat kematian dan setelah orang itu mati. Di sini kita ringkas je lah para jemaah sekalian. Dan di antara adab lagi, jangan bertempik. Bila mati jangan bertempik. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah disahkan mati, orang yang depan kita tu mula-mula keluar mulut kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Itu ya. Cukup cakap tu dulu. Bagi kita orang yang nak pergi ziarah ni pula, ziarah orang mati, kalau kita boleh buka muka, buka. Kalau tak buka pun kita berdiri dekat dia, kita baca doa tadi. Allahumma fili fulan warfa' lahu fil mahdiyin wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi. Allahu akbar. Bahagianya orang yang dapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apabila dibaca kepada si mati. Kemudian segerakanlah urusan jenazah, jangan tunggu lama-lama. Yang kesembilan, la ba'sa bi'ilami ahli. Bila mati keluarga, kita maklumkan kepada keluarga kita kematian. Hari ini mudah sangat kalau kita nak iklan, kita iklan lah. Dengan grup-grup kita ke letak di Facebook, ke letak di WhatsApp grup, tak ada masalah. Iklan kematian. Tak ada masalah tu. Sebab kita nak ramaikan orang. Tapi kalau iklan seperti yang dibuat oleh ahli-ahli korporat, ahli perniagaan, beli surat khabar satu muka. Inna lillahi wa ajrun. Ya ayuhatan nafsul mutmainnah irji'. Oh, dengan ayatnya, dengan gambarnya, lah. Sebab itulah bagiannya, kalau ada kematian, cukuplah kita nyatakan kematian. Tak perlu lagi sayang gambar-gambar. Lebih-lebih lagi orang mati itu perempuan. Ni gambar perempuan buat poster. Siapa dia ajar buat poster orang mati? Lish. Ini semua ni ikut gaya-gaya orang-orang lain yang buat poster, buat gambar-gambar. Bahkan buat gambar dia lekat di kubur lagi. Cukup kita nyatakan kematian.
Kalau orang kenal dia tahu dah siapa dia fulan. Oh, kita letak gambar nak suruh orang kenal. Kalau orang tak kenal dia tak tahu. Dia tak peduli pun kalau dia tak kenal. Baiklah. Jadi jangan buat iklan-iklan yang menunjukkan kemegahan, nak menunjuklah iklan untuk diketahui oleh orang supaya orang doakan dia, orang datang solat jenazah, itu bagus. Baiklah para jemaah sekalian, yang ke-10 tustahabut ta'ziyah. Bila kita tahu ada orang mati, bolehlah kita ucap takziah kepada keluarga dia. Di antara doa takziahnya kita katalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu, semoga kamu sabar, azamallahu ajrakum wa ahsana azaakum. Ada dalam ni, dalam kitab kita ni ucapan takziah. Mudah-mudahan kita boleh ucapan takziah ni. Muka surat 163, ucapan takziah. Bolehlah sebar-sebarkan ucapan ini. Jangan duduk tulis Al-Fatihah, tulis poster apa-apa tu, tidak mari dan sunnah. Kita buat yang adalah sunnah Nabi SAW. Takziah ini daripada kematian tu sampai ke 3 hari saja. Kemudian dimakruhkan lepas pada 3 hari. Sebab bila kita lepas 3 hari, kita ulang balik, memperbaharui balik kesedihan keluarga si mati. Mana boleh Ustaz? Kita seminggu nak kenduri arwah ni lah. Laisat minas sunnah. Amalan itu bukan daripada sunnah. Ni suami ni saya tengok ada setengah orang sampai 40 hari. Hari-hari duduk post gambar bini yang sudah mati. Hari ni gambar bini duduk di sini. Esok gambar bini depan Kaabah. Lusa gambar bini duduk dekat kubur Nabi. Hari lain pula duduk di Turki. Hari lain pula duduk di mana? Apa cerita awak ni? Ini dia panggil orang dulu, orang jahiliah. Bila ada kematian, mereka meratap, menangis. Dia panggil niyahah. Zaman kita ini duduk meratap di Facebook. Na'udzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita break setakat itu dulu. Detail cerita ni tuan-tuan boleh tengok dalam kitab saya syarah. Nama kitab kita Al-Mu'tamad dalam bab jenazah ataupun Fiqh Al-Manhaji. 2 kitab ni sudah jelas. Mudah-mudahan lepas tanggungjawab kita mendidik masyarakat yang tak peduli dengan syariat, yang tak hirau, masing-masing bawa dirilah. Kita sudah sampai wa ma 'alaika illal balagh. Tamatlah kita, insya-Allah. Kita sambung lagi dalam siri akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.